Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharap murid-murid di luar sana dapat mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Hari ini cikgu akan mengajarkan tentang carta-pai. Di mana carta-pai ini dalam bab 2 tingkatan 3, perlu kamu kuasai. Carta-pai. Carta-pai kalau seperti yang nampak di dalam paparan yang cikgu berikan, tengok carta-pai, apa yang perlu pelajar kuasai adalah menerangkan ciri-ciri dan kegunaan carta-pai. Yang kedua adalah membina carta-pai berdasarkan jadual, serta yang terakhir mentafsir carta-pai. Itu perlu pelajar kuasai. Kenapa perlu kamu kuasai benda ni? Sebab akan digunakan di peringkat PT3, SPM dan juga STPM. Sepintas lalu kita akan lihat apa itu carta-pai, ciri-ciri dan kegunaan carta-pai. Kita akan lihat pada sektor dia, ciri-ciri dia, sektor, saiz sudut, nilai sektor, tajuk dan petunjuk serta jumlah. Yang kedua, membina carta-pai berdasarkan jadual. Mengira peratus setiap sektor. Mengira saiz sudut bagi setiap sektor dan melukis carta-pai. Ini adalah dia punya langkah. Dan yang ketiga adalah mentafsir carta-pai. Di mana pelajar haruslah mentafsir carta-pai apabila sudah dilaksanakan ataupun sudah dibuat. Yang pertama sekali kita akan lihat apakah itu carta-pai? Carta-pai adalah sejenis gambar raja ataupun perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Contohlah sektor tu kalau kamu tengok dalam jadual ini kan ada 1, 2, 3, 4. 4 sektor di sana. Negara. Jadi kalau ada 4 sektor, jadi dia punya carta-pai pun ada satu carta-pai tetapi dia punya pembahagian ada 4. Ciri-ciri dia, setiap sektor mewakili maklumat yang tertentu. Tetapi di sini cikgu mau terangkan jelas dalam sektor tidak boleh ditulis lain selain daripada peratus. Hanya peratus yang ditulis di dalam sektor. Jumlah dia yang sebenar tidak boleh ditulis. Itu sudah menjadi kesalahan. Saiz sudut setiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat yang diberikan. Nilai sektor dinyatakan dalam peratus. Telah dinyatakan di sini nilai sektor bulatan adalah mengikut 360 darjah. Mempunyai tajuk, mempunyai petunjuk dan menyatakan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan dari mana dapat? Kalau kamu lihat kepada kalau kamu lihat kepada jadual yang diberikan di bahagian bawah ni. Jumlah pelancong 347,197 orang. Untuk keseluruhan pada tahun 2016. Jadi ini perlu ditulis di bawah carta-pai kamu nanti. Kegunaan dia mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik. Menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas. Yang ketiga, menggambarkan taburan data dan maklumat, membuat pembacaan yang lebih efektif, memudahkan rumusan dibuat dan sesuai untuk menunjukkan pewakilan data seperti sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negara, negara asal pelancong asing ke Malaysia dan destinasi import ataupun ekspor utama Malaysia. Terus kita pergi kepada langkah-langkah membina carta-pai. Carta-pai dibina, kalau kamu tengok, dia mesti ada jadual. Sama dengan graf. Graf garis ke, graf bar ke, graf bar berganda ke. Dia perlu ada jadual. Bukan graf bar berganda, graf gabungan. Graf gabungan. Yang kita telah pelajari beberapa minggu yang lepas. Dia perlu ada jadual. Jadual yang kamu nampak di paparan cikgu ni adalah yang telah siap dibuat. Sebenarnya jadual tu kamu hanya nampak apabila kamu hanya nampak negara dan jumlah pelancong sahaja. Dan peratus serta sudut sektor itu
pelajar mesti cari sendiri. Bagaimana mau cari sendiri? Senang saja. Senang saja. Pertama sekali adalah peratus. Okey, kamu cari peratus. Okey, ini sudah diberikan. Tapi bagaimana kalau kamu mau cari peratus itu? Okey, langkah dia adalah jumlah pelancong Amerika Syarikat. Contoh, kita ambil jumlah pelancong Amerika Syarikat. Kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan pelancong yang datang ke negara Malaysia pada tahun 2016 dan didarabkan dengan 100. Maka kamu dapat 3 ni. Okey? Itu cara dia. Okey, kelas. Tadi dinyatakan di sini adalah Amerika Serikat adalah 11842. Okey, 11842. Kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan pelancong 347197. 347197. Okey. Kita akan dapat ini. Okey, dan kita darabkan dengan 100. Jadi jawapan kita adalah 3.410. Jadi kita ambil yang nombor genap saja, iaitu 3. Kita tengok betul ke tidak? Betul kan? Tengok di sini ya. Okay. Peratus untuk Amerika Syarikat adalah 3. Okey. Nilai jumlah kecil Amerika Syarikat tu bahagi dengan jumlah besar keseluruhan pelancong didarabkan dengan 100, kita akan dapat peratus dia. Jadi bagaimana kita untuk mencari sudut sektor? 3 okey, bahagi 100 darab 360. Jadi jawapan dia 10.8 kan? 10.8 kita bundar ke 11. Jadi betul lah jawapan dari ini 11. Okey. Jadi untuk kamu cari sudut sektor, saiz sudut sektor itu kelas, jangan kamu ambil sinilah. Okey. Sebenarnya boleh. Okey, tetapi lebih sesuai kamu ambil daripada peratus itu tadi. Peratus ini dibahagikan dengan 100 didarabkan dengan 360 darjah. Okey. Cikgu bagi lagi kali contoh kedua, iaitu Australia tadi ya. 24397 bahagi 347197 sama dengan 0.070. Okey, salah yang tadi cikgu lah. Darab dengan 100. Jadi jawapan dia adalah 7.02. Kita tengok. Okey, betul. 7.02 tu kita ambil yang satu saja, yang genap saja. 7. Okey, peratus dia adalah 7%. Dan macam mana kita mau tengok sudut sektor untuk peratus 7 itu adalah, kita kosongkan semula, 7 bahagi peratus. Okey, penuh adalah 100 darab dengan 360 untuk sudut penuh. Jadi 25.2. Okey, betul. 25.2. Jadi itulah kelas. Apabila kamu sudah dapat, okey, permulaan dia akan bagi macam ni ya kelas. Ini dia. Bahagian ni sahaja yang dia akan bagi. Jadi kamu perlu mencari dia punya peratus dan juga sudut sektor. Apabila kamu sudah dapat peratus dan sudut sektor itu, maka dapatlah kamu keseluruhan dia. Jadi cari untuk kesemua. Kesemuanya, ya, maksud cikgu yang kesemua adalah Amerika Syarikat, Australia, Jepun dan Thailand. Okey, kalau dia bagi 4 negara tu kamu perlu cari dia punya peratus, dia punya sudut sektor. Kalau 5 sudut sektor, 5% kamu cari. Kalau 6, 7 dan 8 tu kamu perlu cari. Okey, sebab dia peratus tu dia akan berubah mengikut kepada jumlah banyaknya sektor yang kamu akan lukis nanti. Okey.